macam dia nak buat dewan dia sendiri pula. Ini bukan dewan Hamid, ini dewan rakyat. Mereka harus menghormati dewan rakyat. Saya tak tahu, security baru kita panggil baru datang. Seharusnya security halau ini orang-orang tidak berkenalan. Jangan biarkan dalam dewan berlaku begini. Ini pencemaran. Nanti semua pihak boleh menggunakan untuk... Semua orang boleh datang untuk buat macam ni. Bagaimana kalau saya panggil orang luar buat hujah di sini? Boleh ke tidak? Seharusnya Dewan Rakyat harus melihat suasana yang sebegini tidak dibenarkan. Kalau nak berhujah, berhujahlah dalam Dewan. Apa dia nak mau cakap? Ibu Barat nak ucapkah? Ibu Timur kah? Bukit Gantang kah? Berhujahlah. Hormati Parlimen. Cakap first class Parlimen. Apa first class? Low class. Nak ceramah di tepi jalan lah. Dia ingat nak buat demonstrasi dalam sini kah? Ini tidak betul. I dah mention dalam Dewan tadi. Speaker kena buat tindakan. Jangan biar suasana macam ni berlaku. Ini biadab punya kerja. Tak ada orang, tak ada pendidikan punya. Tak mengikut peraturan. Ada nama usul. Kita akan, saya dah buat usul tadi dalam Dewan. Saya bertanya dengan speaker, kenapa dibenarkan suasana begini berlaku? Speaker cakap dia akan siasat. Kita mau penyiasatan dilakukan serta-merta. Mana-mana yang bertanggung jawab harus diambil tindakan. Seorang anggota pentadbiran memohon sidang akhbar ini pertama sekali adalah untuk menjawab tuduhan yang telah diberikan oleh beberapa ahli parlimen pembangkang seperti tadi yang mengatakan saya sendiri selaku ahli parlimen Tangga Batu dan Yang Berhormat Lenggong telah mengacau ganggu perhimpunan yang telah diaturkan oleh mereka lebih awal. Jadi saya akan ambil peluang ini untuk memperjelaskan keadaan. Selepas itu saya akan menyerah kepada Yang Berhormat Kinabatangan. Sekaligus saya ucap terima kasih tinggi penghargaan selain daripada Yang Berhormat dan rakan-rakan yang lain termasuk Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Lenggong berada di dalam situasi commotion tu, situasi huru-hara itu. Yang Berhormat Kinabatangan sempat masuk ke Dewan dan cuba membawa usul supaya ada bentuk kawalan ataupun supaya ada bentuk kontrol daripada pihak pengurusan Dewan. Saya ucap terima kasih terlebih dahulu. Tetapi di sini saya secara jelas bersama rakan-rakan yang lain berada di tengah-tengah kumpulan mereka ialah secara kebetulan apabila saya dan Yang Berhormat Papar selaku Timbalan Menteri Kesihatan sedang berbincang tentang masalah parti pengurusan dan pentadbiran di peringkat pergerakan puteri dalam bentuk memberi makna nasihat, tiba-tiba mendengar suara-suara nyaring di dalam perhimpunan ini yang memaki hamun parti kerajaan dan juga parti pemerintah UMNO, Barisan Nasional, MIC, MCA dan sebagainya. Jadi kata-kata ini datangnya daripada Yang Berhormat Bukit Gantang. Dan saya sendiri dengar secara jelas beliau mengatakan bahawa kita tak boleh membenarkan kerajaan yang merintah pada hari ini untuk terus memerintah kerana mereka telah menzalimi dan menganiaya kumpulan masyarakat. Itu masih lagi tidak sampai menyentuh emosi kami. Tetapi yang paling saya tak seronok sekali apabila perbincangan mereka menjadi hangat, perkataan seperti celaka dan juga perkataan-perkataan sumpah seranah dikeluarkan untuk parti kita, Parti Barisan Nasional, Parti UMNO dan komponen-komponen yang lain. Jadi di situlah saya rasa perlu diberikan penjelasan. Jadi saya masuk dan diikuti dengan Yang Berhormat Lenggong dan rakan-rakan yang lain. Ketika itu Yang Berhormat Kinabatangan terus masuk ke Dewan untuk bawa usul dan saya nyatakan kepada mereka ini perlu diperbetulkan dan ruang ini bukanlah tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi ceramah politik mereka untuk menunding jari fitnah, metnah, tribulasi dan sebagainya dan ada unsur-unsur hasutan dan sebagainya. Saya masuk ke dalam dan saya berjumpa sendiri dengan Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Ipoh Barat yang menyebut kepada saya this is YB Idris. He is a former Deputy Minister of Higher Education. You are a reputable man. Please, I don't invite you. You don't belong here. You're not in my list. Diminta saya keluar. Bagaimana dia boleh mengatakan yang perhimpunan itu tertutup sedangkan pintunya terbuka? Kami duduk di luar Dewan boleh mendengar sumpah seranah mereka kepada parti kita, Parti BN, UMNO dan sebagainya.
Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahawa bukan kami intrude, bukan kami mengacau ganggu, tetapi kami ingin membetulkan fakta-fakta ataupun kami ingin memperbetulkan tuduhan-tuduhan mereka yang tiada asas. Dan saya mohon, saya kata, let me stay. I want to hear what you say. Saya minta supaya saya berada di situ, mendengar dan seterusnya boleh memperbetulkan fakta-fakta yang tidak berasas ataupun fitnah-fitnah mereka. Dan saya dihempit oleh penyokong-penyokong mereka, diasak, ditolak untuk keluar daripada kumpulan itu dengan kata-kata yang begitu kesat, yang saya kira tidak seharusnya berlaku di dalam bangunan yang mulia ini. Dan tak pernah dalam sejarah saya selama 6 tahun, 7 tahun berada di Parlimen ini mendengar perjumpaan-perjumpaan seperti ini diadakan. Kami Barisan Nasional pernah mengadakan perjumpaan pun tidak ada ceramah politik, sentimen, provokasi dan sebagainya. Jadi saya dengan ini ingin menjelaskan bahawa saya, YB Lenggong dan rakan-rakan yang lain bukan mengacau ganggu. Kami datang hanyalah untuk membetulkan tuduhan mereka dan untuk menasihatkan mereka supaya tidak melakukan ceramah politik di dalam Dewan Parlimen kita, di dalam tempat rehat untuk ahli-ahli Parlimen yang sedang mengadap makanan, mengadap rezeki. Mereka bersumpah serenah di situ. Jadi sekali lagi, saya nak ucap terima kasih kepada YB Kidang Batangan yang bawa usul disokong oleh YB-YB yang lain, YB Jempol dan sebagainya. Dan saya kira perkara ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kemuliaan Dewan ini seharusnya dipertahankan dan pihak pembangkang jangan mengambil kesempatan. Kononnya kebebasan bersuara itu pun ada haknya. Tidak boleh berlaku sehingga menyinggung perasaan dengan sesuai dengan pepatah Melayu yang menyebut tentang kerana pulut santan binasa. Ya, saya ingin berbicara dari sudut yang lain, yaitu setelah melihat insiden ini berlaku, di mana Dewan Rakyat telah diceroboh oleh orang luar dan penganjur dia yaitu Ipu Barat, ahli parlimen Ipu Barat, antara ahli-ahli parlimen yang ada di situ yaitu ahli parlimen Ipu Timur, ahli parlimen Kapar, ahli parlimen Puchong, ahli parlimen Bukit Gantang, ahli parlimen Kelang dan ahli parlimen Resah, Bukit Martajam. Ini antara yang ada. Kita kecewa kenapa ada ceramah politik daripada orang luar. Sehingga seorang yang saya tahu pemimpin belia yaitu Raja Ratna berdiri atas meja berceramah mengutuk pemimpin kerajaan dan Barisan Nasional dan seterusnya. Apabila kita meminta mereka berhenti, mereka telah mengeluarkan kata-kata yaitu kepada Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat berasal dari Sarawak, jangan campur urusan politik Semenanjung. Ini dia dalam Dewan mereka berkata menuduh kita risis, tetapi jelas bahawa mereka ada agenda dan mereka memang risis. Oleh kerana itu saya mengusulkan di Dewan Rakyat supaya satu jabatan kuasa hak kebebasan diwujudkan untuk menyiasat kes ini dan mana-mana wakil rakyat yang terlibat harus diberi pengadilan yang sewajarnya seperti yang berlaku kepada kumpulan pemuda-pemuda UMNO di mana Yang Berhormat Tangga Batu telah disentuh, telah ditolak oleh beberapa orang awam yang tidak kita kenal dan mereka menggunakan menghalau kita daripada dia. Sedangkan Dewan ini khas untuk Dewan ahli Dewan Rakyat. Dia orang luar. Seharusnya dia tidak boleh duduk di situ. Kalaupun Ipoh Timur, Ipoh Barat ada kelulusan untuk mengguna Dewan itu hanya untuk berjumpa dengan sebilangan penyokong dia, bukan untuk tujuan ceramah. Yang Berhormat dari Bukit Gantang dengan lantangnya seperti yang dikatakan oleh rakan saya berceramah politik, sehingga kita kata cukup kalau nak ceramah dalam Dewan Rakyat, jangan gunakan Dewan untuk istirahat kita ini untuk buat ceramah. Jadi saya meminta Dewan Rakyat melihat perkara ini supaya tidak berlaku, sebab keselamatan pertama sekali wakil-wakil rakyat dan orang ramai harus dilihat sebagai sesuatu yang keutamaan. Dan saya juga menggesa supaya jabatan kuasa ini diwujudkan dan kita siasat mana puncak sebenarnya perkara ini berlaku dan mana-mana pihak yang telah bertanggungjawab mewujudkan krisis seumpama ini harus dihadapkan kepada jabatan kuasa hak dan kebebasan. Terima kasih.